Selamat sejahtera, kita adalah dari kumpulan 2, Seksyen 38, khusus falsafah dan isu semasa. Dalam rakaman ini, kita akan membentangkan kajian yang telah kita buat yang bertajuk Kesan dan Implikasi Ateisme terhadap Individu dan Masyarakat. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kita. Nama saya adalah Ong Jingxian. Ahli kumpulan kita termasuk Nurin Kasrina binti Syarif, Syuaza Nur Patricia binti Mok Razif, Nazia Husna binti Iskandar, Dafina Imani binti Ibrahim, Nur Anissa binti Roslan, Nur Ashikin binti Muhammad Noor, Eng Xiyuan, Muhammad Syazani bin Zamri dan Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Zudi. Pembentangan ini mempunyai 5 topik, iaitu pendahuluan, tinjauan literatur, kaedah kajian, pembincangan dan analisis kajian, dan kesimpulan. Pengenalan untuk kajian ini adalah di dalam zaman modernisasi ini, terdapat seseorang di kalangan manusia yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan, iaitu dipanggil golongan ateis. Penafian terhadap kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan masuk umum untuk ateisme. Oleh itu, kajian di bawah khusus falsafah dan isu semasa akan dibuat ke atas implikasi ateisme terhadap individu dan masyarakat. Latar belakang kajian ini adalah ateisme merupakan kritikan dan penolakan kepada kepercayaan metafizik terhadap Tuhan atau makhluk rohani. Fahaman ateisme ini wujudnya disebabkan niat ataupun ketidakupayaan untuk memahami satu ajaran agama yang kelihatan luar biasa. Ateisme ini telah lama berada di muka bumi termasuklah sebelum kewujudan agama-agama seperti Yahudi, Kristian dan Islam. Satu kajian pada zaman kuno menunjukkan mereka tidak selalu percaya atas kewujudan Tuhan dan menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan agama adalah keadaan asal bagi manusia. Ateisme tiada jalan tujuan ke arah sesuatu dan kontradik dengan kepercayaan agama yang mengamalkan agama dengan arah tuju. Penataan masalah untuk kajian ini adalah ateisme telah menganggap kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai suatu kewujudan. Seterusnya, perkembangan teknologi sains seiring dengan era moden terkini dan isu global yang dihadapi oleh semua agama di dunia dalam mempertahankan tradisi masing-masing. Ateis berfikir bahawa golongan beragama tidak dapat membuktikan kewujudan Tuhan menggunakan bukti saintifik. Di samping itu, reaksi kepada pemikiran jumud dan ekstrim dalam persoalan agama serta masalah kemiskinan dan penindasan dalam isu negara. Seterusnya, kita bergerak kepada objektif untuk kajian ini. Objektif untuk kajian ini adalah pertama sekali, mengenal pasti pemikiran individu dan masyarakat ateis. Objektif yang kedua, mengkaji punca penyebaran dan penambahan fahaman ateisme dalam masyarakat. Objektif ketiga, mengkaji implikasi ateisme terhadap kesejahteraan spiritual dan rohani masyarakat. Seterusnya, kita bergerak kepada kepentingan kajian ini. Kepentingan kajian ini adalah masyarakat dan individu dapat mengetahui lebih lanjut tentang ateisme. Seterusnya, punca penyebaran dan penambahan fahaman ateisme dalam masyarakat juga dapat diketahui. Akhir sekali, kepentingan kajian ini adalah mengetahui implikasi ateisme terhadap kesejahteraan spiritual dan rohani masyarakat. Seterusnya, pembentangan ini akan disambungkan dengan topik tinjauan literatur. Itu sahaja kepada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najwa Husna dan saya akan mengulas tentang tinjauan literatur. Bab ini membincangkan tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan kajian-kajian yang mempunyai hubungan dengan pola pemikiran, pengaruh masyarakat sekeliling dan cara penyebaran. Pertama sekali adalah pola pemikiran etis. Pola pemikiran digunakan oleh manusia untuk menafsir sesuatu peristiwa dan situasi yang berlaku di sekitar mereka. Maksud pola pemikiran juga ia adalah kerangka minda yang membentuk prinsip dan landasan sikap, perilaku dan tindakan manusia. Menurut Ghazali 2000, kecerdasan atau pemikiran adalah sumber pengetahuan intelektual yang menghasilkan pengetahuan melalui proses berfikir dan memahami fikiran. Manakala, menurut YMH 2009, berfikir adalah operasi yang terjadi dalam fikiran individu dalam pembentukan konsep dan prinsip. Berikut adalah antara pemikiran individu dan masyarakat etis. Menurut Klein 2019, etis mengaku bahawa Tuhan tidak wujud dan hanya mengikut firasat mereka sahaja. Manakala, menurut Richard Dawkins 2009, etis percaya keyakinan mereka adalah hasil dari pemikiran rasional. Seterusnya, Andreas Feuerbach mengatakan bahawa pemikiran mutlak tentang Tuhan tidak penting
kerana ia sekadar hayalan akal yang terpisah daripada Tuhan. Seterusnya, punca penyebaran ideologi atheism dalam masyarakat. Atheism dikatakan tersebar dalam 3 bentuk: sains dan teknologi, faktor morality, dan fahaman sosial progresif. Menurut Tun Faisal 2017, kemunculan media baru dan penerbitan alternatif yang sukar dibendung mendorong kepada tersebarnya fahaman atheism. Dari segi faktor morality, Gould 2013 mengatakan bahawa sekiranya kita ingin menjadi insan yang bermoral, agama adalah tidak perlu. Kerana sama ada agama wujud atau tidak, orang yang baik akan tetap melakukan kebaikan dan orang yang jahat akan tetap melakukan kejahatan. Akhir sekali adalah fahaman sosial progresif daripada Hakikat 2017 mengatakan bahawa masyarakat ini menerima nilai pembaharuan dan menolak perkara yang konservatif. Akhir sekali adalah implikasi atheism terhadap kesejahteraan spiritual dan kerohanian masyarakat. Terdapat 2 pandangan. Dalam hal ini, pertama adalah Halik 1984 mengatakan bahawa sifat individualistik yang merosakkan hubungan sesama insan dalam masyarakat berleluasa. Manakala Whiteley 2017 mengatakan bahawa ia membawa banyak masalah mental dan jiwa seperti kemurungan, kerisauan dan ketakutan. Sekian, terima kasih daripada saya, Najah Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashidin binti Muhammad Nur, nombor matrik DF210009, dan saya akan menerangkan berkenaan dengan metodologi kajian. Kumpulan kami mendapatkan maklumat dan data daripada laman sesawang iaitu internet, dan yang kedua adalah daripada borang kaji selidik. Metodologi kajian kami yang pertama adalah melalui internet. Selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini, kumpulan kami telah menjalankan kajian dengan mendapatkan maklumat melalui laman sesawang. Hasil penyelidikan melalui internet ialah kami mendapatkan definisi ateisma bahawa ateisma bukanlah agama, akan tetapi ia adalah satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan ateisma adalah bertentangan dengan teisma yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Sebagai fahaman, ateisma mempunyai dalil-dalil tersendiri untuk menafikan kewujudan Tuhan. Antara dalilnya adalah seperti berikut. Yang pertama, kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria kewujudan. Ini kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang boleh diterima oleh panca indera manusia dan tidak boleh dikenali oleh mesin. Perasaan manusia tentang kewujudan Tuhan dianggap sebagai hayalan semata-mata. Yang kedua, golongan ateisma mempunyai masalah dari segi logik akal. Dan yang ketiga, teori penipuan diri iaitu teori pragmatisma. Golongan etis menganggap bahawa manusia mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial dan sebagai kaki tangan untuk menemui kematian atau masalah. Metodologi kajian kami yang kedua adalah melalui Google Form iaitu borang kaji selidik. Penyelidikan primer terdiri daripada koleksi data primer asal yang dikumpul oleh penyelidik. Ia boleh dicapai dengan pelbagai kaedah termasuk kaedah soal selidik, temu bual dan pemeriksaan. Kumpulan kami telah memilih kaedah pengumpulan data melalui pengedaran borang kaji selidik kepada orang awam berkenaan dengan tajuk kami iaitu implikasi ateisma terhadap individu dan masyarakat. Berdasarkan pemerhatian kami, seramai 56 orang responden telah memberi maklum balas kepada borang kaji selidik ini. Soalan yang dikemukakan adalah berkenaan dengan fahaman ateisma, punca ateisma berlaku, implikasi tidak mempercayai Tuhan kepada individu dan masyarakat serta cadangan yang boleh dibuat untuk membendung fahaman ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Zuhdi, nombor matrik DF210027 daripada kumpulan 6 akan membentangkan berkenaan dengan analisis kajian daripada projek yang dijalankan oleh kumpulan 6. Jadi analisis yang pertama berkenaan dengan soalan kepercayaan terhadap wujudnya fahaman ateism. Jadi hasil yang kami perolehi daripada kajian yang telah dijalankan iaitu sebanyak 89.3% daripada jumlah keseluruhan responden mempercayai adanya golongan yang memegang fahaman ateism. Baki daripada 10.7% tersebut tidak mempercayai wujudnya golongan ateism. Jadi hasil daripada kajian dan keputusan ini kita dapat lihat bahawa fahaman ateism itu wujud dalam kalangan masyarakat kita dan perkara ini seharusnya dibendung dengan lebih cepat supaya tidak berlakunya penyebaran fahaman ateism ini terhadap agama lain bagi mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat kita. Analisis yang kedua iaitu punca fahaman ateism ini berlaku.
Yang pertama, majoriti bersetuju bahawa golongan atheism ini tidak mempercayai kewujudan Tuhan dengan jumlah seramai 44 orang responden. Seterusnya, 15 orang responden bersetuju golongan atheism tidak mempercayai kewujudan Tuhan kerana lebih mempercayai teknologi dan sains yang semakin berkembang. Jadi yang untuk 15 responden ini percaya bahawa golongan atheism ini lebih terdekat ataupun terpengaruhi dengan kemajuan teknologi dan sains seiring dengan peredaran zaman sehingga tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Dalam falsafah juga ada menyatakan bahawa agama ini, falsafah barat yang terdahulu, bahawa agama ini perlu mengikut kepada peredaran sains dan zaman supaya tidak ketinggalan. Jadi mereka percaya bahawa tidak wujudnya Tuhan kerana mereka lebih berpegang pada teknologi dan sains. Seterusnya, 14 orang responden berpendapat fahaman atheism berlaku kerana golongan ini menganggap agama berubah mengikut masa. Ini seperti yang saya katakan sebentar tadi. Jadi yang terakhir iaitu 2 dari responden berpendapat atheism berlaku kerana kurangnya pendedahan terhadap agama dan lebih mempercayai ideologi palsu di media sosial. Jadi yang terakhir, pandangan yang terakhir ataupun pendapat yang terakhir ini menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai pendedahan terhadap agama-agama lain untuk mereka menganuti agama tersebut. Yang terakhir iaitu kesan fahaman atheism ini terhadap individu. Jadi seramai 44 orang responden mengatakan bahawa golongan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan akan hilang ketenangan jiwa. Seterusnya, 10 orang responden pula menyatakan golongan ini akan diselubungi kemurungan dan rasa cemas. Yang ketiga, 30 orang responden menyatakan bahawa golongan ini akan hidup dalam kesedihan, tertekan dan merasakan diri dalam keadaan keluh kesah. Jadi kesan sekiranya mereka tidak mempunyai satu pegangan yang kukuh ataupun mempercayai bahawa wujudnya Sang Pencipta untuk mereka meluahkan perasaan, meminta pertolongan, mereka tidak mendapat rasa ketenangan jiwa, sentiasa rasa dalam cemas dan juga merasakan diri dalam keadaan keluh kesah kerana tiada tempat bergantung harap untuk mereka meneruskan kehidupan harian. Jadi itu sahaja daripada analisis kajian yang kami perolehi berdasarkan projek yang telah dijalankan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada hasil penyelidikan ini ialah kebanyakan masyarakat dia mengetahui tentang pengetahuan tentang ateisme ini. Jadi ramai mengetahui apakah maksud ateisme itu. Jadi kesimpulan singkat yang dapat kita buat melalui soal sidik yang kita gunakan platform Google Form iaitu ialah kebanyakan masyarakat faham tentang kenyataan etis itu, iaitu fahaman yang tidak mempercayai akan kewujudannya Tuhan, dan terdapat 89.3% orang yang mempercayai kewujudan fahaman etisme ini. Jadi kita boleh ulaskan yang ramai masyarakat di Malaysia ini dia faham apakah maksud etis itu dan dipercaya wujudnya etis di kalangan masyarakat. Jadi objektif yang kita ingin capai adalah tercapai akhirnya melalui masyarakat yang dapat lebih memberikan perhatian kepada golongan ini bagi membendung etisme ini di kalangan masyarakat.